Assalamualaikum. Hari ini kami akan membintangkan mengenai isu pergauman yang melibatkan iaitu Black Lives Matter, iaitu orang berkulit hitam. Jadi kita akan mulakan dengan pengenalan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan isu pergauman. Next. Okey, apakah itu isu perkauman? Isu-isu perkauman bermaksud isu yang melibatkan hubungan antara kaum dalam aspek penggunaan bahasa, dimensi agama, tingkah laku sosial, perlakuan fizikal, sektor pekerjaan, perbuatan, buli, serta penulisan dan literature, racism dan seumpamanya. Jika kita hendak kaitkan isu perkauman dalam konteks Malaysia, kita boleh kaitkan dengan isu-isu sensitif yang membawa erti isu yang melibatkan perkara sensitif dalam Malaysia seperti hak keistimewaan Melayu, status bumi putera, kontrak sosial, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sistem kuota dan juga perkara-perkara stereotip. Perkara-perkara ini tidak boleh dibahaskan atau didebatkan atau dibincangkan secara terbuka kerana ia akan membawa kepada api pemusnahan hasil daripada perasaan kurang senang dan juga rasa tidak berpuas hati. Okey, seterusnya kita akan bercerita tentang mengenai apa yang melibatkan Black Lives Matter di mana yang berlaku antara di Amerika Syarikat dan juga di United Kingdom. Silakan saudara Ikmal Sulin. Terima kasih saudara Syazwan. Jadi kita akan beralih kepada kronologi macam mana berlakunya isu Black Lives Matter. Sebenarnya Black Lives Matter sudah mula tercetus pada tahun 2013 apabila kematian seorang remaja yang berdarah Afrika Amerika bernama Trayvon Martin. Dia telah ditembak oleh seorang lelaki bernama George Zimmerman semasa perjalanan menuju ke rumah kawannya. Namun pada 2014 pula isu ini semakin hangat dan gerakan ini mendapat respon yang baik daripada orang kulit hitam sendiri maupun orang lain. Pada tahun 2014 telah bermulanya Black Lives Matter Ride di mana mereka menaiki basikal dengan memaparkan poster yang menunjukkan mereka tentang isu ini. Pada 2015 pula berlaku lagi kematian iaitu Freddie Gray. Terdapat beberapa rusuhan yang berlaku akibat kematian beliau. Dan pada 2016 LeBron James dan Carmelo Anthony iaitu pemain bola jaring popular dia berperingkat dunia telah menyertai kempen ini dengan mengatakan enough is enough. Beliau menyokong isu Black Lives Matter yang sangat diperkatakan di dunia ini. Pada 2017 pula telah diadakan Black History Month di mana mereka memaparkan sejarah-sejarah kaum orang yang berkulit hitam ini di mana mereka juga memberi bakti ataupun jasa kepada dunia. Sebagai contoh, mereka menjadikan ikon iaitu Barack Obama. Dan pada 2018 Black Lives Matter mula trending menunjukkan sokongan warganet terhadap gerakan ini. Dan pada 2020 ialah boleh dikatakan antara isu paling besar di mana seorang lelaki iaitu George Floyd dibunuh oleh anggota polis daripada pegawai polis itu berlutut di leher Floyd. Video ini menjadi viral kerana di dalam video itu terdapat paparan di mana George Floyd sendiri mengatakan dia tidak boleh bernafas namun tidak diendahkan oleh pegawai polis tersebut. Seterusnya kita akan pergi kepada kesan daripada kejadian daripada gerakan Black Lives Matter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Ikmal kerana memberi peluang untuk saya bercakap mengenai
kesan-kesan isu perkawaman ini. Okey. Seperti sedia maklum, isu perkawaman ini amat dititik berat kerana ia banyak memberi kesan-kesan yang negatif. So, dengan itu kesan-kesan isu perkawaman ini ialah pertama, perpecahan kaum. Perpecahan kaum seperti yang kita sedia maklum, apa yang kita dapat lihat di slide ini, banyak berlakunya perpecahan kaum seperti kerusuhan jika berlakunya isu-isu perkawaman ini. Okey. Selepas itu, aktiviti-aktiviti ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar dan juga mungkin berhenti dengan serta-merta. Hal ini kerana isu perkawaman ini sungguh merosakkan ekonomi negara. Ini kerana isu-isu ini akan membawa perkara yang negatif dan menjadi satu konflik di dalam sebuah negara tersebut. Okay. Selepas itu, konflik dan perselisihan kaum serta konflik antaragama juga berlaku sekiranya tercetusnya isu perkawaman ini. Hal ini akan menghilangkan kesedaran kepada masyarakat tentang perpaduan hubungan antara kaum dan merencatkan keselesaan rakyat pelbagai kaum. Hal ini juga ia turut memberi kesan yang negatif yang amat teruk bagi sebuah negara tersebut. Lepas itu, contoh yang boleh saya beri ialah di Amerika seperti cerita George Floyd pada 25 Mei yang mengheret kepada ketidakpuasan hati rakyat Amerika. Hal ini kerana Donald Trump, Presiden Amerika, telah mengerahkan tentera untuk mengekang protes tersebut. So, dengan itu kesan-kesan ini juga memberi perkara yang tidak baik untuk politik, sosial dan ekonomi. Sekian daripada saya. Seterusnya, Azrul. Terima kasih Zulhilmi. Melentur buluh ialah dari rebungnya. Seperti mana yang kita tahu, orang pertama yang paling awal mendekati dengan anak-anak adalah ibu bapa. Oleh sebab tu, fikiran dan kelakuan anak-anak akan dipengaruhi oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengatasi isu perkauman. Sebagai contoh, ibu bapa boleh dedahkan tentang isu-isu kaum sejak kecil lagi, di mana seperti yang berlakunya isu George Floyd pada anak-anak mereka. Hal ini boleh menyebabkan perpaduan dan persepakatan antara kaum bangsa dan bangsa boleh dicapai. Selain itu juga, setiap orang wajar melihat sesuatu perkara dan mentafsir secara rasional. Sepatutnya, kita sudah tahu mana satu perkara yang baik dan mana satu perkara yang buruk. Seperti mana, contohnya isu perkauman. Sudah pastinya, ianya sesuatu perkara yang tidak berfaedah. Dan ini adalah perbuatan paling tidak bertanggungjawab, dan perkara ini juga akan memusnahkan masa hadapan anak-anak serta akan memporak-perandakan negara. Dan akhir sekali,
ahli politik. Ahli politik tidak perlu memainkan sentimen yang berbau dengan isu perkauman. Mereka membuat sedemikian hanyalah untuk meraih undi semata-mata dari rakyatnya. Patutnya mereka adalah antara ketua yang dalam negara yang akan membimbing negara pada masa hadapan. Jadi mereka telah melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. Politik campuran ni boleh jika mereka boleh bersatu padu, perkara ni boleh menjadi adalah salah satu jalan penyelesaian dalam keadaan berlakunya konflik isu perkauman. Sekian daripada saya. Ya, sekarang Assalamualaikum. Kita masuk kepada kesimpulan isu perkauman ini. Menetapkan standard persekutuan yang menggunakan kekerasan sebagai pilihan terakhir, seperti contoh saudara Kemal beri kita tadi, di mana George Floyd telah dilutut ke tanah sehingga dia tidak boleh bernafas. Kita hendaklah meletakkan standard persekutuan sebagai kekerasan itu sebagai pilihan terakhir kerana kejadian tersebut. Ia menunjukkan bahawa jika polis ataupun mana-mana pihak berkuasa menggunakan kekerasan tanpa sebab, ia boleh menyebabkan kematian. Okey, seterusnya isu perkauman ini amat sensitif. Isu perkauman ini telah berlaku sejak dahulu lagi, seperti gambar-gambar yang ditunjukkan oleh rakan-rakan kita tadi. Ia bukannya berlaku sekarang, cuma oleh kerana teknologi zaman kini, ia senang untuk viral dan lebih disampaikan kepada masyarakat sedunia. Okey, melarang profil perkauman dan memerlukan pengumpulan data yang kuat mengenai pertemuan komuniti polis dan aktiviti penguatkuasaan undang-undang. Sebagai penguat kuasa, undang-undang kita seharusnya lah mereka mengutip data-data yang perlu untuk memperbaiki apa-apa aktiviti yang mereka lakukan di masa hadapan. Tamatkan program ekstremis yang ganas. Seperti kita tahu, isu perkauman ini menimbulkan rusuhan-rusuhan di Amerika Syarikat dan juga United Kingdom. Oleh itu, ekonomi negara tersebut menjadi tidak stabil. Dan sebagai rakyat yang duduk di sana, menjadikan kita akan duduk dengan keadaan yang tidak selesa. Seharusnya lah kita menamatkan rusuhan-rusuhan ekstremis tersebut. Dan terakhir sekali, kerajaan hendaklah bertanggungjawab menjaga keamanan negara. Disebabkan isu perkauman ini amat sensitif, kerajaan hendaklah mengambil inisiatif yang lebih baik untuk mengawal perasaan rakyatnya dan mengambil isu perkauman ini lebih penting, kerana sebagai kerajaan, jika apa-apa berlaku kepada negara, mereka lah yang bertanggungjawab atas keadaan tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Daripada kami, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.